Jadi pada itu Al-Fadhil Ustaz akan menyampaikan ceramah kepada cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menunjuknya. Jadi akan membawakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Masih Ustaz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Tuan Imam selaku pengacara majlis pada malam ini, yang saya hormati pengurusi Masjid Taman Seriwangi Haji Mat, betul ke? Mat je lah. Ahmad. Imam pun terpanggil Haji Mat. Saya pun panggil Haji Mat saja. Haji Ahmad. Haji Ahmad. Yang saya hormati barisan kepimpinan masjid, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, Dr. Azman yang hadir pada malam ni daripada Puitis. Yang saya hormati pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, ketua kaum, ketua adat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat tuan-tuan ya? Saya perasan tak perasan saya pernah hadir ke masjid ni tuan-tuan.
Ada kan? Belum pernah lagi. Saya ingat bulan Ramadan tengah hari kalau tak silap. Dia ada rostrum kat sini. Ke silap masjid ya? Silap masjid agaknya tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak pernah tengok saya kat sini, betul juga. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengatur langkah dengan baik. Allah Ta'ala izinkan kita hadir dalam keadaan baik. Tuan-tuan pun dapat solat tadi dengan khusyuk, duduk sebentar. Kemudian tuan-tuan didengarkan dengan ceramah. Mudah-mudahan insya-Allah semua yang kita buat dalam rumah Allah ini mudah-mudahan ada keberkatannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah masuk ke penghujung Rabiul Awal. Kita nak masuk pada satu bulan yang dipanggil sebagai Rabiul Akhir. Lepas ada awal, dia ada akhir. Tu Jamal Abdillah kata kekasih awal dan kekasih akhir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita berada dalam satu bulan yang cukup dimuliakan. Kalau kita dekat Malaysia, bukan sekadar di Malaysia sahaja, seluruh dunia bila dia masuk saja bulan Rabiul Awal, dia akan membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama sepakat Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa dipanggil sebagai tahun gajah? Tuan-tuan, bulan Rabiul Awal ni lah penceramah jadual penuh. Tuan-tuan kalau buat program last minute, jemputlah mana-mana penceramah penuh. Yang import ke, yang lokal ke, penuh saja. Sebab apa? Masing-masing nak buat ceramah Maulidur Rasul. Saya baru keluar daripada apa ke nama tu, Felda Sampadi tadi. Jauh gila tuan-tuan. Sampadi 6 belah hujung sekali. Masya Allah. Malam tadi saya sampai, line tak ada langsung. Aduh, nak tengok Facebook pun tak boleh. Kan? Nak tengok juga PRN tu siapa menang PRK malam tadi pun tak dapat juga. Dapat tahu daripada kawan-kawan je lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kenapa dipanggil sebagai tahun gajah? Alah Ustaz, sebab tahun tu gajah Abraham menyerang kota Mekah tu lah. Betul lah. Pasal apa dipanggil sebagai tahun gajah? Sebab pada zaman Nabi SAW dan sebelum zaman Nabi, tidak ada kalender hijrah. Yang ada kalender hijrah diwujudkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman Abu Bakar tidak ada. Sebab Abu Bakar memerintah 2 tahun 6 bulan. Tak sempat banyaklah nak buat sedikit perubahan. Sebab apa? 2 target besar Abu Bakar ketika itu, memerangi golongan murtad dan memerangi golongan yang enggan membayar zakat. 2 tahun 6 bulan memerintah, beliau wafat. Naik Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, memerintah umat Islam 10 tahun. Lebih kurang bahasa kita 2 kali pilihan raya. 10 tahun dia memerintah tuan-tuan. Jadi bila 10 tahun dia buat banyak perubahan. Bila dia buat banyak perubahan, dan zaman Umar lah yang berjaya membuat sistem komando. Zaman Umar ada sistem komando, dia punya tentera hebat. Sebab itu dia pergi ke Rom, dia pergi ke Parsi. Dia menewaskan tentera. Sayyidina Umar lah yang berjaya menewaskan kuasa terbesar dunia waktu itu. Rom dan Parsi yang pernah menguasai peperangan dunia, zaman Umar yang diketuai oleh tokoh-tokoh pahlawan yang hebat seperti Khalid bin Abdul Walid, Sa'ad bin Ubadah. Ni tokoh-tokoh besar Islam yang banyak berjasa mempertahankan Islam. Bila Islam semakin besar pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia menguasai pentadbiran dunia Islam waktu itu. Jadi ada sahabat-sahabat pembesar yang berdagang apa semua, tokoh-tokoh korporat, dia mencadangkan, wahai Umar, kenapa kita tidak wujudkan seperti sistem Rom dan Parsi? Mereka ada kalender mereka sendiri. Jadi kita kena buat kalender untuk Islam sendiri. Maka Umar pun bersetuju, dipanggil sebagai kalender hijrah. Baru ada tahun 1445, 1446 hari ini.
Sebelum zaman Nabi tak ada. Bila tidak ada, mereka nak tahu tahun itu tahun apa, mereka akan bersandarkan kepada peristiwa yang besar yang berlaku kepada tahun tersebut. Maka itulah yang dipanggil 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Dia tak tahu ada 12 Rabiul Awal tahun bila. Tahun yang gajah datang tu, Abraha datang menyerang, tu dipanggil 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bila? 50 hari sebelum Nabi dilahirkan. Abraha datang menyerang kota Mekah. Dia import gajah daripada Afrika. Sebahagian ulama ahli sirah menyatakan Abraha import gajah daripada Afrika. Gajahnya 3 kali ganda gajah biasa. Besarlah. Besar tuan-tuan. Abraha duduk di atas. Dia bawa sebahagian tenteranya menyerang kota Mekah. Ada ulama kata 8 ekor gajah. Semua duduk. Semua tak masuk ke kota Mekah. Disebat oleh Abraha. Dipaksa oleh Abraha. Masuk. Gajahnya pusing ke arah kota Yaman. Seolah-olah nak pulang. Tak nak pergi ke kota Mekah. Dia sebat lagi. Dia paksa gajah. Nak menghancurkan Kaabah ketika itu. Maka Allah Ta'ala rakamkan cerita ini dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung ababil dia bawa batu sijil daripada neraka Allah. Dia lepaskan ke atas tentera Abraha. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, hancur tubuh badan mereka seperti ulat-ulat memakan daun. Dahsyat tuan-tuan. Semua mati, semua kena, semua mati. Ada seorang kena dia tak mati. Abraha. Lihat nyawa orang tua ni. Tak mati-mati. Tapi dia nazak, dia sakit. Gajahnya bawa pulang Abraha, pulang ke Yaman. Abraha mati di hadapan rakyat. Ya. Apa yang kita nak ambil tuan-tuan? Orang yang nak melawan hukum Allah dalam hidupnya, dia takkan menang. Betul tak? Dia takkan menang. Tak pernah menang tuan-tuan. Orang yang nak melawan Allah, yang nak melawan Islam, yang nak melawan hukum Islam dalam hidup dia, ending dia takkan menang. Kita tengok Firaun yang maha kuasa, yang maha hebat. Sakit pun tak pernah Firaun ni. Betul tak? Sakit pun tak pernah. Bukan kata sakit pun tak pernah tuan-tuan. Bersin pun tak pernah. Punya hebat Firaun. Kita bangun pagi bersin. Hasyum. Terperanjat anak. Betul tak? Oh bersin, mana tak bersin? Oh resdung banyak. Firaun ibu-ibu mana ada resdung? Tak ada. Firaun batuk pun tak pernah. Nak ceritakan sehatnya Tuhan bagi dekat dia. Firaun ni. Pasal apa Firaun tak batuk? Sebab Firaun tak isap okok. Kita yang jadi batuk tu sebab isap okok. Pencuri pun takut nak masuk tuan-tuan ni. Itu kelebihan orang isap okok. Dia batuk tengah malam. Pencuri baru banyak pegang. Alamak, ada orang rupanya. Itu kelebihan orang isap okok. Firaun dia tak batuk, dia tak sakit, dia tak demam. Bila dia tak ada sakit, dia kata apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Aduh, bila manusia ni, bila dia sihat, betul lah. Bila kita sihat, kebanyakan orang dia lupa Allah. Perasan tak? Bila dia ingat Allah, waktu dia sakit lah. Waktu sihat mana ada? Waktu sihat enjoy sana, enjoy sini, pergi sana, pergi sini. Waktu sakit, duduk-duduk Allah. Allah. Nampak tuan-tuan, ni orang sakit. Baru uji bukan sakit apa, sakit gigi. Betul tak? Dia ni kaki sembang dekat kedai, dia kalau cakap semua dengar fokus. Diam lah. Tapi kena sakit gigi senyap 2 minggu. Pergi kedai duk pegang. Din, senyap je kamu 2 hari. Sakit gigi. Sebelum ni kaki bercakap hamba Allah tu. Baru sakit gigi tuan-tuan . Saya 2 minggu lepas cabut gigi geraham. Masya Allah. Tak boleh duduk. Bila kita sakit gigi, tengok orang semua tak kena. Betul tak? Kita sakit gigi ni, orang tengok kita tak kena, kita tengok orang tak kena. Ya Allah, dia punya sakit.
Oh, telefon kawan saya. Bini dia doktor, telefon appointment pukul 10 malam. Ambil IC gambar, pagi tu appointment. Hoi, punya kabel besar. Hospital kerajaan. Pergi, ya Allah sakit doktor, sakit. Dia kata, okey Ustaz, tak apa Ustaz relax ya. Ustaz relax, kita akan injek dua, satu luar, satu dalam. Tak apalah doktor, nak injek banyak kali pun, injeklah yang penting gigi ni sembuh. Dia kata dah tak boleh selamat dah Ustaz gini, kita kena cabut. Saya kata doktor nak cabut, silakan. Injek sap, dua injek. Dia ketuk, dia jentik. Okey Ustaz, dia rasa sakit tak? Saya kata sakit lagi, tak apa kita tambah lagi 2 ya. 4 aku kena tuan-tuan. 4 injek. Ada tak rasa macam muka tu kena stroke? Oh, dia kata dengan saya. Saya kata doktor, saya tak pernah kena stroke, saya pun tak tahu stroke tu macam mana. Dia stroke ni Ustaz, dia macam jatuh tau, dia macam tak rasa tau, macam saya kata mana saya tahu, tapi pegang-pegang sakit. Okey, kalau sakit kita tambah lagi 2. 6 injek tuan-tuan. Aduh, ya Allah. Injek 8 kali injek, saya ingat 8 kali injek. Tunggu 2-3 minit bau kebas. Oh, lempang, dia tak rasa apa. Dia kata okey Ustaz diam saja ya, kita akan cabut melalui proses. Jadi saya minta saya punya doktor akan cabutkan. Allah kena pindah tempat pula dah. Pindah tempat, doktor badan besar, dia gonggak sejam cabut gigi geraham. Doktor lagi seorang masuk, kenapa lama sangat? Dia kata tak boleh cabut, gigi patah. Saya kata apa yang doktor cakap tadi, gigi patah? Ustaz gigi patah. Sudah lah. Patah pula dah. Sejam tu view dah nak habis lah. Dia kata kalau view habis tak apa, kita tambah lagi 2. 10 kali view tuan-tuan. Itu baru sakit gigi tuan-tuan. Itu sakit gigi tu. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nasihat, kadang-kadang kita lupa Allah. Bila sakit baru kita ingat Allah. Sebab itu tuan-tuan, jauh orang ketika itu yang jauh daripada agama. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka beriman dengan Allah, mereka beriman dengan Nabi Isa. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa mereka ikut. Tapi bila Allah Ta'ala angkat Nabi Isa, mereka tidak ada panduan. Mereka beramal dengan amalan-amalan mereka, mengikut logik akal mereka. Beratus tahun ketika itu mereka berada dalam kesesatan. Maka Allah kembali satu petunjuk yang begitu hebat untuk kita, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad dia mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Tidak ada orang yang kita cinta ibu melebihi daripada segala-galanya melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita sayang suami kita, sayang sangat-sangat. Macam ibu-ibu lah malam ni, sayang tak suami? Insya-Allah. Apa yang insya-Allah, sayang ke tidak? Ayah-ayah sayang tak isteri? Sayang dah tu jadi nak macam mana? Sayang kita tuan-tuan. Kita punya sayang pasangan kita waktu baru kahwin. Ingat lagi ayah-ayah waktu ayah-ayah baru kahwin? Ingat lagi tak? 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, ingat si? Mun si ingat, try kahwin lagi sekali tengok. Mengimbau kenangan. Pergi bercuti Cameron Highland, Puncak, Borneo, jalan rata tuan-tuan lepas baru kahwin. Sebab apa? Sebab sayang, sebab cinta. Nabi Muhammad bukan sekadar kita ingat dia bermusim. Kita sambut anniversary kita, orang yang tersayang bermusim. Setahun sekali, itulah tarikh perkahwinan kita. Betul? Beli kek, bercuti, makan sedap, merata kita pergi. Tapi Nabi Muhammad, kita sayang dia tuan-tuan. Tiap-tiap hari kita kena selawat pada dia. Sebab dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih awal dan kekasih akhir kita. Dalam satu hadis sahih Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurnalah iman satu orang daripada kamu sehingga kan aku lebih kamu cintai daripada anak-anak kamu, bapa dan ibu kamu, termasuk manusia selain aku mesti lebih daripada mereka. Kita tanya diri kita, kita sayang Nabi lebih ataupun tidak daripada kita sayang mak bapak kita? Yang ni yang susah ni. Betul? Ini susah tuan-tuan. Kita sayang anak kita tuan-tuan. Allahu Akbar.
Anak kita meninggal depan mata, menangis kita, subhanallah, menangis kita siang dan malam. Suami kita meninggal, ibu-ibu, ya Allah menangis. Abang kata nak hidup semati abang, tapi abang mati dulu. Nangis sebelah suami. Tu Imam kata, aja puan, janganlah menangis puan, yang dah pergi teruskan pergi puan, tuan kena kuat. Sambil tu Imam tengah balut jenazah mayat suami, tak, ya Allah, tak sangka dia boleh pergi dulu Imam. Dia hidup semati, dia cadang nak hidup semati Imam. Puan tak baik tuan, meratapi mesin. Tak ada, saya sedih. Siapa nak jaga saya? Imam tu kata, saya ada insya-Allah. Nampak tuan-tuan? Itu cinta manusia. Cinta kita dengan Nabi dia lain. Nabi kata dalam satu hadis, siapa yang ziarah aku ketika aku mati, umpama dia ziarah aku seperti aku masih hidup. Sebab itu tuan-tuan sayang Nabi kumpul duit. Target nak ke mana tuan-tuan? Pergi ke Mekah, pergi Madinah. Kan kita kumpul duit kan? Tuan-tuan duit ada orang semua, tuan-tuan pergi dulu Mekah Madinah. Dah habis pergi Mekah Madinah, baru pergi Jepun. Ini Mekah Madinah duit banyak, Mekah Madinah tak sampai, Korea sampai. Hang saya cakap-cakap Korea tu. Jepun sampai. No, pergi Mekah no, pergi Madinah dulu. Sekarang tiket makin lama makin mahal, paling murah 8,000 lebih. Itu paling murah tu. Sekarang standard semua 10,000 tak silap saya. 9,000, 10,000. Aduh, dulu kita tengok package umrah, ingat lagi tuan-tuan, 3,950 ringgit dulu. Ada paling murah ha, 3,500 saya ingat dulu-dulu lah. 3,500, naik 4,000, naik 5,000. Lepas PKP tu kan, no, 10,000. Aduh, duit tak pernah nak cukup kita kumpul. Tapi target kita nak sampai Mekah dan Madinah. InsyaAllah ayah-ayah yang belum pergi, ibu-ibu yang belum pergi Mekah Madinah, saya doakan insyaAllah dalam masa terdekat ada rezeki tuan-tuan akan sampai. Amin ya rabbal alamin. Pergi Mekah. Ada orang tiap-tiap bulan dia pergi Mekah. Siapa dia Ustaz? Mutawif. Tiap-tiap bulan saya telefon kawan saya, Lel kat mana Lel? Mekah. Oh, minggu depan call balik. Kat mana? Madinah. Bulan depan telefon, Mekah, Madinah. Amboi, Mekah, Madinah macam rumah kedua tuan-tuan. Dia bukan pergi buat ibadah, pergi bawa orang. Sibuk bawa orang. Kita nak pergi, kita buat ibadah. Sebelum sampai sana, tak apa, kita tanamkan kerinduan, kita baca pasal Mekah, kita baca pasal Madinah. Betul tuan-tuan? Rasa nak pergi sangat. Kena buat ulang kaji. Bila tak pergi, tak buat ulang kaji tu yang jadi masalah tu. Saya bawa orang pergi umrah PKP dulu, sebelum PKP saya ingat 2019, sebelum tu. Budak-budak muda 80 orang saya bawa. Dia ni orang geng-geng insurans. Sepatutnya dia punya bos tu, Datuk Seri tu, dia orang punya apa dia panggil bonus tu, dia orang pergi ke Jepun. Tetapi entah macam mana saya dengan Mawi mesyuarat apa semua, kita tarik dia orang pergi ke Mekah. Budak-budak muda macam saya tuan-tuan, 20-an, 30-an, dia pergi Mekah, duk muka semua masam. Dia pada Jepun pergi ke Mekah. Ada kawan dia jahat tuan-tuan, atas kapal terbang. Dia duduk sebelah kawan, dia kata, kau jahat kan dekat Semenanjung, dekat Malaysia kau jahat kan, dekat Mekah confirm kau tak nampak Kaabah. Oh, tu dia tuan-tuan. Punya jahat. Kejap-kejap datang jumpa saya, Ustaz, dapat tak saya tengok Kaabah? InsyaAllah dapat. Kawan dia kata, tak ada dapatnya, kau tengok, memang tak dapat tengok Kaabah, kau jahat, aku kenal kau. Aduh, Ustaz dapat tak tengok? Dapat, insyaAllah. Sampai sana tuan-tuan, kita pun bagi kumpul, bagi kunci bilik, check in apa semua tu, dalam pukul sekian-sekian turun, kita kumpul, kita masuk masjid. Kumpul-kumpul, dia ni tak ada. Yang kawan dia kata dia tak dapat tengok Kaabah, tak ada tuan-tuan. Cari dekat hotel satu bilik dengan dia pun tak perasan, rupa dia tak masuk hotel tuan-tuan, dia telur lari masuk masjid, dia cari Kaabah. Aduh, punya cintakan Kaabah. Dia ni pula Kaabah pun tak tahu. Tak tahu Kaabah jenis macam dia tahu kotak hitam tu je lah. Lari masuk dalam. 2 jam tunggu tak jumpa. Cari tak jumpa. Lala dia jumpa dia tengah minum air zam-zam dekat rak kasut belah tepi sambil mengalir air mata.
Allah, ustaz panggil. Ustaz, saya memang tak nampak Kaabah betul, ustaz. Saya kata, bang sabar, yang ni baru Madinah. Terkejut dia pun tak tahu Kaabah kat mana. Tu saya kata kena buat ulang kaji dulu. Saya kata, bang sabar, ni baru Madinah. Terkejut dia. Dia kata, Madinah tak ada Kaabah. Mana ada Kaabah Madinah? Aduh, tuan-tuan ni kadang-kadang dia nak pergi, bila nak pergi tak buat ulang kajian ni masalah. Kita yang tak boleh nak pergi ni, yang sukar nak pergi, tapi tetap rasakan rindu. Sebab apa? Sebab dia tempat Nabi lahir dan Madinah tempat Nabi wafat. Kita nak sampai dekat sana. Sampai ada orang minta mati kat Mekah. Ada seorang abang, ya Allah, matikan aku kat Mekah. Matikan aku dekat Mekah, ya Allah. Ya Allah. Saya kata, abang kenapa nak mati kat Mekah? Isteri kan ada di rumah, di kampung sana. Biarlah dia duduk seorang-seorang, saya nak mati kat Mekah. Punya nak mati kat Mekah, tuan. Saya kata, tak apalah. Dia kata, Ustaz, doa Ustaz. Saya tak nak balik lagi Malaysia, Ustaz. Saya nak mati kat Mekah. Saya kata, kita duduk dekat Mekah ni seminggu tau. Tak apa, Ustaz. Doa Ustaz, bila-bila pun saya nak mati di Mekah. Punya tekad, tuan-tuan. Hari terakhir, dia tak mati lagi. Ustaz, esok dah lal, Ustaz. Dah last esok, Ustaz. Ustaz, doa ke tidak, Ustaz? Saya tak mati lagi, ya Allah. Allah punya nak mati kat Mekah. Saya kata dekat dia, abang, Abu Jahal pun mati kat Mekah. Terkejut dia. Adakah Abu Jahal kat sini, Ustaz? Dah Abu Jahal duduk di Mekah, dia mati kat Mekah. Oh, betul ke? Dia ingat yang mati di Mekah semua baik. Ni tuan-tuan, mindset kita. Punya sebab Mekah, sebab Madinah. Kalau tidak kerana Nabi, kita tak akan pergi sana. Sebabkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi pegang tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pegang dah. Nabi kata dekat dia, wahai Umar, kamu sayangkan aku, wahai Umar. Ya Rasulullah, aku sayangkan kau, ya Rasulullah, lebih daripada aku sayang mak bapak aku. Aku sayang kau, ya Rasulullah, macam mana aku sayang diriku, macam tu aku sayang kau. Nabi kata, wahai Umar, sesungguhnya iman kamu itu belum lagi lengkap. Sekiranya aku lebih kamu kasihi dan sayang lebih daripada diri kamu, barulah sempurna iman kamu. Pasal apa Nabi kata macam tu? Sebab Nabi itu adalah agama. Mencintai agama dia mesti lebih daripada diri kita. Sebab itu para sahabat dia bersyahid dalam medan perang. Pasal apa? Mempertahankan Islam. Yang mati dalam perang Uhud, yang mati dalam perang Badar, yang mati dalam perang Hunain, yang mati dalam perang Khandaq, yang mati. Sebab apa tuan-tuan? Mereka berhajat dan bertekad sebab mereka mempertahankan agama. Itu yang ada pada zaman Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia sayang Nabi, dia sayangkan agama. Daripada mereka hidup jahil, Nabi membawa cahaya iman kepada Allah. Dalam keadaan mereka hati mereka tak tenang, bergaduh, bermusuh antara mereka, Nabi hadir ke Madinah. Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Mereka hidup di zaman Nabi dengan penuh kehebatan dan ketenangan. Sebab itu dia sayangkan Nabi SAW. Sebab itu Islam dia memberikan ketenangan kepada kita. Tenang tak jadi orang Islam? Tenang. Tapi satu kita rasa, jadi orang Islam ni susah sih. Susah tak jadi orang Islam? Susah. Susah, tuan. Allah suruh semayang, tuan-tuan tak semayang berdoa. Susahnya, tuan-tuan. Cikgu suruh buat kerja sekolah, anak kita tak buat kerja sekolah, dia tak jadi hukum dosa tu. Tapi kalau Allah Ta'ala suruh kita tak buat, berdosa. Kita tak puasa, berdosa kita. Kita tak tutup aurat, berdosa kita. Jadi orang Islam ni susah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihi bisyuqqah." Allah Ta'ala kata, kalau agama ni senang, semua orang akan ikut Islam. Sebab Islam ni eksklusif, dia mahal. Nak masuk tempat mahal, nak masuk tempat hebat, dia kena usaha untuk mencari amalan sebab nak masuk tempat yang hebat. Betul tuan? Tuan-tuan masuk pejabat, tuan-tuan berbeza dengan tuan-tuan masuk Istana Agong. Lain.
Protokol dia lain. Lain lah tuan-tuan, lain. Lain. Tuan-tuan masuk masjid, protokol dia lain. Lain tak? Lain. Tuan-tuan masuk sekolah, protokol dia lain. Lain. Tuan-tuan hantar anak sekolah, protokol lain. Lain. Ada yang hantar anak sekolah pakai seluar pendek, tak tutup aurat. Selambut, tapi masuk masjid dia ada protokol dia. Dia kena tutup aurat, dia kena pakaian bersih, dia kena pakaian sempurna. Pasal apa? Nak masuk tempat hebat, dia mesti ada protokol dia. Sebab itu Islam mengajarkan kita dunia ini ialah penjara bagi orang mukmin. Kita ni penjara tuan-tuan. Dunia ni adalah penjara untuk kita. Sebila duduk dalam penjara dia tak bebas. Tak bebas kita. Saya 3 bulan sudah saya dapat jemputan di penjara Sungai Udang, Negeri Melaka. Banyak tempat saya ceritalah. Masuk penjara bukan sebab masalah apa, tak, ceramah. Ceramah dengan banduan. Dalam penjara tu ada 4,000 orang. Yang duduk depan saya waktu tu 200 orang banduan. Oh ya Allah, hebat-hebat tuan-tuan. Kes dia dahsyat. Pukul orang, belasah orang, tetak orang, pukul mak, curi motor orang. Ni hebat-hebat ni, hebat. Gangster-gangster semua tuan-tuan ni. Masuk-masuk jenis berparut kat dahi. Zap sampai ke pipi. Kita pun masuk-masuk, dia pandang kita kecil besar. Kita pandang dia pandang kita, kita tunduk. Takut tuan-tuan ni. Ada satu orang pakcik, dia pegang tasbih kopiah. Sepanjang saya ceramah, dia berzikir sampai habis. Habis tu dia salam apa semua tu. Salam dia orang, dia kata ustaz, terima kasih ustaz apa semua tu. Pakcik tu salam, dia umur 70 lebih. Dia pun jalan sambil berzikir pegang tasbih, serban lilit kat leher ni. Dia masuk sel. Saya pun tanya warden penjara tu, siapa pakcik ni? Dia kata ustaz, di antara banduan lama duduk dalam ni dah 18 tahun dah. 18 tahun duduk dalam, tak keluar 18 tahun. Masalah apa ada ustaz? Masalah peribadi dengan keluarga apa semua ni, apa semua gedebak-gedebuk. Dia masuk awal-awal dulu ustaz, bukan kata bunuh, dia bukan kata pukul ahli keluarga. Dia masuk dalam penjara, dia pukul orang dalam penjara. Tapi dah 10 tahun saya tengok perubahan dia berubah ustaz 360 darjah. Dia berzikir. Saya kalau ronda-ronda malam, dia bangun tahajud dalam sel seorang-seorang, dia baca Quran, kadang-kadang dia menangis, dia tadah tangan, dia menangis. Saya saksi ustaz, dia ni orang hebat, dia ni pakcik ni bagus ustaz, orang yang terbaik. Hebat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau rasa tak boleh jadi baik, try masuk penjara tengok. Susah ustaz, saya nak ubah diri saya susah. Try masuk penjara tengok, insya-Allah berubah tuan-tuan. Susah nak berubah. Sebab itu tuan-tuan, Islam dia memuliakan kita. Islam dia memberikan rahmat. Sebab itu Islam dia memberikan kedamaian. Kalau tidak kerana Islam yang dibawa oleh Nabi, hari ini dalam masyarakat kita ada orang yang tidak berbangga jadi orang Islam. Ini masalah kita. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam, dia nak jadi umat Nabi Muhammad. Kata Abu Las Ar-Samarkhandi, dia menyebutkan tentang kata-kata Nabi Musa. Nabi Musa kata, ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada golongan melakukan kebaikan, kau balas 10 kali ganda kebaikan, jadikan mereka itu daripada kalangan umat aku. Kata Nabi Musa. Allah Ta'ala kata, itu umatnya Muhammad SAW. Nabi Musa kata, ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada satu golongan manusia, mereka ini hidup di akhir zaman, mereka lah yang paling awal masuk dalam syurga, jadikan mereka itu daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala kata, itu juga umatnya Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, sekiranya segala kebaikan kau berikan kepada umat Muhammad dan Nabi Muhammad, jadikan aku juga ini Nabi Musa salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi umat Nabi Muhammad. Kita beri laluan azan ke macam mana? Dah masuk waktu dah? Oh, tepat waktu. Kita sambung sebentar lagi insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung. Boleh lagi tuan-tuan Boleh ke? Boleh. Sampai pukul berapa agak-agak malam ni? Saya okey, saya balik matang dekat. Tuan-tuan lagi dekat. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung sikit tuan-tuan. Kita cuba sebelum pukul 8 pukul 8 ke insya. Boleh Boleh minta maaf lah kalau terlajak, selalu lajak juga. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu bagaimana Nabi Musa nak menjadi umat Nabi Muhammad?
Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, dia menyebutkan tentang bagaimana Nabi Adam alaihi salam dia berasa iri hati dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri hati ni apa ibu? Dia macam jealous. Pasal apa dia jealous? Dalam kitab itu disebut tentang bagaimana Nabi Adam dia mengatakan, aku ni, aku sekali aku buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala keluarkan aku daripada syurga, Allah Taala turunkan aku di bumi. Tapi umat Muhammad berkali-kali dia buat maksiat, berkali-kali dia buat salah dengan Allah. Ending sekali Allah Taala masukkan dia dalam syurga. Oh, iri hati betul Nabi Adam dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi Adam alaihi salam, aku buat silap sekali. Allah Taala turunkan aku, berpisah aku dengan isteri aku. Aku diturunkan di India, istriku diturunkan di Jeddah, dan iblis diturunkan di Basrah. Aku turun di India, aku bermunajat, aku minta ampun dengan Allah, aku bertaubat kepada Allah. 450 tahun aku munajat, Allah Ta'ala tak makbulkan munajat aku. Melainkan bila aku berjumpa dengan Hawa di kota Mekah, aku bermunajat sungguh-sungguh kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubat aku di Mekah. Tapi umat Muhammad di mana mereka berada, dia menadah tangan munajat, merintih kepada Allah, waktu tu juga Allah Ta'ala boleh makbulkan. Subhanallah. Itu istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, kata ulama, bila Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di dalam kota Mekah, dia bermunajat sungguh-sungguh. Selepas 450 tahun munajat, Allah Ta'ala tak terima. Masuk di Mekah, baru Allah Ta'ala terima. Itu pun kata ulama disebabkan Nabi Adam menyebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, macam mana kamu tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku belum menciptakannya? Kata Nabi Adam alaihi salam, ya Allah, wallahi, sewaktu aku melihat di dalam syurga, aku melihat di tiang-tiang pintu syurga tertera nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin namanya tertera, itu adalah insan yang paling kau cinta dan kasih. Kata Allah kepada Adam, sadaqta ya Adam, benarlah wahai Adam. Allah, istimewanya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, itulah umur kita ni tak panjang. Betul tak? Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Nuh Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran, dia hidup 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. 950 tahun sebahagian besar umat Nabi Nuh tenggelam dalam banjir, termasuk anak dan isteri dia. Termasuk anak dia mati depan mata. Mati depan mata dia, tenggelam. Kata Nabi Nuh, ya Allah, tu anak aku, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah, selamatkan dia, ya Allah. Allah Ta'ala kata, innahu amalun ghairus salih. Sesungguhnya dia ni tak beramal salih, pun tak selamat. Anak Nabi tak selamat, isteri dia pun tak selamat. 950 tahun. Dalam sebahagian riwayat ahli sirah menyatakan hanya 80 orang saja yang ikut dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Umat Muhammad Nabi berdakwah 23 tahun. Tetapi yang ikut sebahagian besar ketika itu penduduk dunia mengikut Islam, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Bukan cerita tentang seorang Nabi itu pandai ataupun tidak dalam berdakwah, tak, nak cerita tentang rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak beriman, isteri beriman, sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi Muhammad semuanya beriman. Yang ikut dengan Nabi Muhammad, ikut cara Nabi, semuanya beriman. Semuanya mati dalam keadaan, sedangkan sebab itu dipanggil ada 10 orang yang dijamin masuk syurga. Sahabat-sahabat besar, tokoh-tokoh besar. Sebab mereka tidak berpaling tadah dengan agama. Mereka tidak buruk sangka dengan Nabi. Mereka tidak meragui apa yang dibawa oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq antara orang yang terawal mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang isteri Siti Khadijah, dia orang paling pertama yang masuk Islam. Dia tidak meragui tentang perjuangan Nabi, dan dia ni dijamin syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia mengikut agama ni sungguh-sungguh. Kita nak ikut agama ni yang susah ni, betul tak?
kita akan ikut agama bila kena dengan selera kita, tu je lah. Betul tak? Dedah aurat halal ke haram? Halal ke haram tuan-tuan? Haram. Minum arak halal ke haram? Haram. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak minum. Betul tak? Zina halal haram? Haram. Merokok? Dia sebenarnya dia ada dua pendapat tau. Dalam isu, sebab dia isap rokok tu dia kata makruh. Yang tak isap rokok dia akan kata haram. Nampak tak? Kita akan ikut hukum yang kena dengan kita. Tetapi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masukkan ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan sekadar kita pergi kerja saja orang Islam. Tak. Kita hidup bermasyarakat jadi seperti orang Islam. Kita bercakap cara Islam, kita minum cara Islam, kita makan cara Islam, pakai baju cara Islam. Kita buat apa saja, celik saja mata cara Islam sampai kita tutup mata balik. Itulah Islam mengajarkan kita, dipanggil sebagai syariah, jalan hidup. Syariah ni jalan hidup Islam. Ada orang nama je Islam tapi belum tentu perangai macam orang Islam. Nama sedap Sabaruddin tapi pemarah, panabaran. Sabaruddin, nama sedap dah Sabaruddin, belum tentu sabar. Isteri pula Sabariah. Allah, sabar tu. Anak 3 orang, Sabrin, Sabrun, Sabran. Hara rumah tu. Sebab apa? Nama saja Islam tapi syariat tak ikut Islam. Sebab itu kita ikut syariat Islam. Apa yang kita rasa boleh, kita rasa nak mencintai Nabi dengan kita membawa agama, tu yang tuan-tuan datang malam ni. Boleh tuan-tuan pergi Maidin malam ni, betul? Tu, dia dah pakai jubah, bini dia kata, abang nak pergi mana abang? Abang nak pergi dengar kuliah lah, ada PU Fakrul. Bukan abang dah janji ke pergi Maidin? Betul juga. Buka jubah gantung, pergi Maidin hamba Allah tu. Nampak? Tapi sebab tuan-tuan datang, tak apa, lepas kuliah sekarang, kita pergi Maidin, jangan risau, abang janji. Semangat tuan-tuan. Kuliah dia dapat, Maidin pun dia dapat. Itu orang kata kejap akhirat dunia pun dapat tu. Kan? Tak kalut apa tuan-tuan. Sebab mencintai agama. Ada satu orang perempuan ibu dalam perang Uhud namanya Nusaibah binti Ka'ab. Dia ni bukan orang perang. Dia bawa makan dan minuman tentera Islam. Yang cedera tentera Islam, dia bagi ubat, dia bagi makan. Letih, campak air, bagi air. Dia bawa air, bawa makanan. Satu hari dalam perang Uhud, Nabi nak diancam. Tuan-tuan, dalam perang Uhud adalah perang yang paling dramatik. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kehilangan 70 orang para syuhada yang menghafaz Quran. Syahid dalam perang Uhud. Tu Nabi sedih. Nabi cukup sedih. Sedih Nabi. Menangis Nabi waktu tu. Topi perang Nabi kemek, gigi geraham Nabi patah dalam perang Uhud. Nusaibah dia tak boleh buat apa sebab dia bukan panglima, dia bukan ahli perang. Dia tengok Nabi jatuh beberapa kali, Nabi bangun. Nabi jatuh lagi, sahabat besar keliling Nabi, mempertahankan Nabi waktu itu. Umar, Khalid ni tokoh-tokoh hebat ni. Saidina Hamzah ni tokoh-tokoh hebat. Akhir sekali Saidina Hamzah pun wafat, mati dah. Jahat ni Abu Sufyan, tokoh-tokoh Suhail bin Amr, Abu Lahab. Ini kalau dia duduk dekat Taman Seriwangi, tak tahu nak jadi apa Taman Seriwangi tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak lalu rumah Abu Jahal. Minta tuan-tuan yang ahli keras ini minta jangan lalu rumah hujung tu, rumah Abu Lahab tu. Memang tuan-tuan takkan lalu, tobatlah tak lalu tuan-tuan. Dia tahu tuan-tuan orang Islam habis lah. Zaman Nabi dulu ni. Zaman Nabi. Muju dia tak hidup zaman hari ni. Zaman jahiliah, sebab tu saya kata zaman jahiliah, zaman Nabi Musa, Fir'aun dia punya jahat, dia tak bunuh bayi perempuan, dia bunuh bayi laki-laki. Zaman jahiliah pula, berlaku pada zaman Nabi, bayi perempuan dilahirkan, keluarga itu dianggap pembawa sial, dia bunuh, ada sebagian besar, dia bunuh bayi perempuan. Zaman hari ini, bayi lelaki perempuan ada orang bunuh. Lagi teruk zaman Abu Jahal berbanding dengan zaman hari ini. Zaman hari ini lebih teruk daripada zaman Abu Jahal. Abu Jahal bunuh bayi perempuan. Kita tengok bayi perempuan dicampak dalam longkang, dibuang dalam hutan. Perasan tuan-tuan?
Kadang-kadang kita rasa Abu Jahal teruk dah. Tak, zaman hari ni lebih teruk. Sebab itu saya kata Dajjal dia senang buat kerja tuan-tuan. Sebab tentera Dajjal tu dah banyak buat kerja Dajjal. Nusaibah binti Ka'ab bila dia tengok Nabi jatuh, dia bukan orang perang, dia pegang ubat, dia tengok Nabi menangis dia. Punya dia sayangkan Islam tu, dia sayangkan Nabi, dia campak makanan, dia campak ubat. Sambil dia nampak, dia kata itu Rasulku, itu Nabi aku. Dia lari kepada Nabi, dia tengok ada pedang yang terjatuh di padang pasir, dia sambar pedang, dia lawan ketika itu, melawan orang-orang kafir ketika itu sebab nak mempertahankan Nabi. Begitu hebatnya orang yang ada pada zaman Nabi, bukan kata orang lelaki, orang perempuan tak terkecuali mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok penceramah banyak cerita tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Pada awalnya diletakkan di atas padang pasir, buka baju, pasir dia tuan-tuan, bila cuaca panas, aduh, lebih panas daripada tuan-tuan berdiri dekat tanah tar tau. Dia punya panas. Bilal dibukakan baju dia, dia baring di atas padang pasir yang panas. Ikat tangan dan kaki, Abu Jahal letak batu yang besar atas dada Bilal, dia pijak batu tersebut, wahai Bilal, keluar kamu daripada Islam. Kalau kamu keluar pada Islam, kami akan tawarkan perempuan yang paling cantik dekat kota Mekah, rumah yang besar untuk kamu. Yang penting, tolak Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Bilal? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah. 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 Ui, mana nak cari tuan-tuan Betul tak? Kita pun sebut ahad juga, hari ahad. Dia tengok Bilal ahadun ahad, ahad, dia pun ahad juga. Abang bangun lebang, bangun subuh abang, dah 7:30. Dibuka mata, dia pandang bini dia. Ahad. Rupanya hari ahad. Jangan ganggu aku nak tidur hari ahad. Kau faham tak ahad? Bilal tu kata ahad lain, kita ahad hari tuan-tuan. Tu Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat lain dikorek mata dia, dipotong hidung Sayyidina Hamzah. Syahid dia potong hidung, dia potong telinga, dia korek mata. Hindun potong dada dia, ambil jantung Hamzah, makan jantung Hamzah. Siapa Hindun ni? Isteri Abu Sufyan. Punya dendam dengan Sayyidina Hamzah ni. Tu begitulah pejuang-pejuang zaman Nabi yang membawa agama, dan hari ini kita merasai Islam itu disebabkan perjuangan mereka itulah. Sebab itu hebatnya bagi dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun, 13 tahun Nabi duduk di kota Mekah, tak ada orang nak terima dakwah Nabi melainkan orang yang dekat-dekat dengan Nabi. Nabi tak tahu nak bawa Islam ni ke mana. Pergilah ke Taif. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, pergi ke Taif. Pergilah ke Taif. Nabi kecil-kecil, Nabi pernah duduk di Taif. Halimatus Sa'diyah pernah bawa Nabi pergi ke Taif. Dan Nabi berkawan dengan kanak-kanak di Taif waktu Nabi kecil, waktu dulu. 3-4 tahun umur Nabi. Dan bila Nabi pergi, mungkin ada orang yang berkawan dengan Nabi waktu kecil, dah sama umur dengan Nabi, dia akan terima dakwah Nabi. Nabi pergi ke Taif. Anak angkat Nabi teman, Zaid bin Harithah. 160 km. Tuan-tuan yang pernah ziarah ke kota Taif kan, daripada Mekah pergi ke Taif 160 km. Dulu mana ada Grab? Mana ada Maxim? Betul tak? Jalan kaki cik oi. Nabi jalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Zaid duduk belah kanan Nabi, kejap-kejap dia lari belah kiri Nabi, tengah berjalan dia lari duduk depan, dia lari duduk belakang. Nabi kata, wahai Zaid, kamu ni kenapa ya Rasulullah? Aku duduk belah kanan, aku rasa macam ada musuh nak serang belah kiri. Aku pindah belah kiri nak jaga kamu. Aku duduk belah kiri, macam tak sedap hati, macam ada orang nak serang belah belakang. Aku pindah belah belakang. Dia keliling Nabi sampai ke kota Taif. Nabi sampai Taif, Nabi dakwah 13 tahun di Mekah, Nabi boleh tahan. 10 hari saja Nabi masuk Taif, orang Taif tak terima dakwah Nabi. Dalam riwayat, ahli sirah kata, anak kecil dan orang-orang gila yang tak betul ni, dia paksa ambil batu baling pada Nabi di kota Taif sampai pecah pipi Nabi, darah mengalir sampai dekat tapak kasut Nabi. Nabi berjalan dengan takungan darah di kota Taif 10 hari. Nabi keluar beberapa kilometer, beberapa batu. Ketika itu Nabi duduk, wajah Nabi menghadap bumi Taif.
Nabi angkat tangan, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Anta arhamar rahimin wa anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ila man taqiluni? Ila ba'idin yatajahamuni. Nabi mengadu kepada Allah. Ya Allah, alangkah hinanya aku dalam kalangan mereka. Tuan-tuan tengok bawa benda baru tapi tak tahu ke penghujungnya ke mana akhirnya. Nabi tak tahu. Tapi Nabi terus ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Nabi tak komplain pun sikit pun. Ya Allah, kepada siapa kau nak serahkan urusan aku, ya Allah? Kepada orang jauh yang akan menjatuhkan aku, ataupun kepada orang ramai yang akan khianat tentang aku. Sekali lagi engkau tidak murka, ya Allah, terhadap diriku, aku akan terus membawa agama ini. Nabi tak komplain pun. Ya Allah, engkau dah tahu aku kena baling, kenapalah engkau suruh aku pergi sana? Sebab ada Nabi kata, tuan-tuan pun tak ada pernah dengar hadis tau. Ada Zaid bin Sabit kata, aku mendengar Rasulullah merungut kepada Allah. Kan? Kalau macam ni lah aku tahu baik aku tak payah pergi. Dah lah berjalan kaki bukan mempanan. Tak pernah Nabi kata. Nabi sentiasa. Jibril alaihi salam, ahli sirah kata dia turun depan Nabi waktu itu. Jibril kata, ya Muhammad, alangkah teruknya umat kamu. Nak tak aku angkat gunung Taif? Aku lemparkan kepada orang-orang Taif ini. Hancur mereka. Nabi bangun waktu itu dengan rinangan air mata, dengan darah yang mengalir. Nabi kata, wahai Jibril, jangan kamu buat sebegitu. Aku masih lagi mengharap satu hari mereka akan beriman kepada Allah. Hari ini orang Taif semua beriman dan Islam kepada Allah. Sebab sabarnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah balik ke Mekah, Abu Jahal hina balik Nabi. Itulah konon berjaya lah dekat Taif. Patah balik. Tak lama kau duduk Taif Muhammad. Habislah kamu. Nak dibunuhnya Nabi ketika itu. Allah Ta'ala kata, ya Muhammad, pergilah ke Madinatul Munawwarah. Pergi ke Madinah. Madinah ni dulu bukan tempat hebat pun. Keliling tu hutan. Keliling Madinah tu semua hutan, tuan-tuan. Aus dan Khazraj berperang 300 tahun dekat Madinah. Dulu tak panggil Madinah, dulu dipanggil Yathrib. Yathrib ni satu bandar yang kotor. Burung gagak bersepah. Bukan tempat yang hebat pada awalnya. Tapi bila Nabi sampai, dia jadi tempat yang hebat. Dulu Yathrib, bila Nabi sampai, Nabi tukarkan kepada Yathrib itu kepada Madinatul Rasul. Kemudian ditukarkan semula kepada Madinatul Munawwarah. Madinah, asal perkataan Madinah itu ialah mudun. Itu yang barat panggil moden. Barat panggil moden. Bahasa kita ni banyak ambil pada bahasa Arab. Betul. Kerusi ni diambil pada bahasa Arab. Namanya kursiyun. Bahasa Arab ni dia senang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar sikit-sikit dia senang. Kan sajadah sujud. Sejadah, sajadah, sujud. Tuan-tuan tambah mim dekat depan. Jadi masjid, tempat sujud. Kataba, tulis. Tambah mim dekat depan. Maktab, perpustakaan, tempat untuk menulis. Nampak tak? Darasa, belajar. Tambah mim dekat depan. Madrasah, sekolah. Tambah mim lah, tambah mim. Tapi jangan semua benda tuan-tuan tambah mim. Tak kena juga. Ta'am, makan. Mat-ta'am, kantin, tempat makan. Nampak tak? Tu belajar sikit bahasa Arab tuan-tuan, dia seronok. Dia beza, ubah lari maksud tu. Walaupun dia kecil, beza baris tapi maksud boleh lari. Jin, jinnah, jin, jinnah, jin. Ubah variatan jadi jannah. Apa dia? Syurga daripada jin, tukar pada syurga sebab baris tadi tu. Jin, jannah. Junnah bari depan pula, perisai. Jin, jannah, junnah. Nampak beza. Lagi apa lagi? Banyaklah tuan-tuan. Ada satu imam saya pernah cerita tuan-tuan, imam di Pulau Pinang. Dulu saya ceramah duduk di Semenanjung tuan-tuan. Saya rajin ceramah belah-belah utara ni. Imam tu risau. Kali pertama jemput saya tuan-tuan, dia risau kita tak main. Orang Penang 20 cukup risau. Sak-sak dia telefon, orang Kedah ni sak-sak dia telefon, sak-sak dia telefon, kejap-kejap telefon, kejap-kejap. Kita pun tengah driving pun tak tenang. Kita dah lambat tekan minyak kita sampai berdiri tuan-tuan, bunyi nak laju. Sak-sak dia telefon, Assalamualaikum Ustaz duduk tang mana? Tak tahu. Orang utara dia cakap macam tu.
Saya kata ada ni, sekejap saya sampai, GPS abang ni setengah jam ni. Tak apa Ustaz drive hati-hati lah. InsyaAllah. Lepas 5 minit dia telefon lagi, Ustaz duduk mana? Tak tahu. Saya kata sekejap sampai. Dah, ni dah maghrib Ustaz. Ustaz lepas maghrib, Ustaz mula. Depa duk tunggu Ustaz. Saya kata tak payah tunggu saya buat jamak terus jalan. Saya sembahyang nanti insya-Allah. Sembahyang dulu. Tak apa. Saya ingat dia tak sembahyang kot. Lepas 5 minit telefon lagi. Ustaz duduk mana? Tak tahu, depa tengah sembahyang ni. Dia tak sembahyang. Dia punya risau. Jemput penceramah tak sampai. Saya kata ada, Ustaz boleh tak? Lepas Ustaz sampai ni, Ustaz terus mula. Depa tunggu Ustaz dah ni. InsyaAllah. Ustaz sembahyang tak? Dia tanya soalan tu. Saya kata aku sembahyang lah, aku Ustaz. Tak ni apa, Ustaz dah sembahyang. Tak apa Ustaz. Saya suruh tadi, saya pesan pada imam suruh wirid lama sikit. Tak apa Ustaz terus, Ustaz singgah duk tang mana, Ustaz jimak siap-siap. Tu dia tuan-tuan, dia suruh jimak siap-siap. Tu kata bahasa Arab tu. Jimak dengan jamak jauh lari tuan-tuan. Dia punya kelang kabut, dia suruh jimak siap-siap. Saya tengah laju, saya berhenti tepi jalan. Saya kata nak jimak tang mana? Dia kata tepi jalan pun tak apa lah. Dia kata, saya kata dahsyat imam ni. Saya kata, bukan jimak, jamak. Jamak Ustaz Yang penting Ustaz mai, dia kata, mai sampai. Tu kata bahasa Arab tu, bahaya tuan-tuan. Bahasa Arab tu. Jimak pergi jamak. Tak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullah sekalian, menghargai Nabi, mencintai Nabi. Apakah tanda-tanda satu orang itu mencintai Nabi? Ada 3 S. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? S yang pertama, mesti selawat pada Nabi. Kita rasa kita cinta Nabi. Sebab itu sebagai tempat bila sampai sambutan Maulid Rasul, mereka buat program zikir. Walaupun tak ada ceramah, mereka buat program zikir, program selawat ramai-ramai. Ada sih? Ada. Ustaz boleh tak Ustaz main dekat tempat saya Ustaz? Tapi saya tak nak Ustaz ceramah. Saya kata saya nak buat apa kalau saya datang? Nak minta Ustaz leadkan untuk majlis zikir. Kita bagi teks apa semua tu dalam 1 jam lebih kita zikir ramai-ramai, kita selawat pada Nabi bersempena dengan Maulid Rasul. Ada orang berzikir. Minggu lepas saya dengan kerajaan negeri Melaka 3 hari. Dengan ketua menteri besar, dengan ketua menteri TYT apa semua program. Dia buat qasidah. Kita pula jadi Habib Syekh As-Sagaf. Duduk atas pentah dengan serban 3 lapis duk menung. Program kerajaan negeri tuan-tuan. Yang qasidah tu buat suspend. Zahara dinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad. Zalikal fadlu min Allah. Ustaz, dia ulung mak kita. Allah ya nau seronok tuan. Itu orang cinta Nabi, dia buat qasidah, gasaklah tuan-tuan. Lepas tu tausiah 10 minit, qasidah balik, tausiah 10 minit, qasidah balik. Yang penatnya kita berdiri duduk. Yang qasidah duduk bersila tuan-tuan. Dia bisik kat saya, Ustaz, tak payah berdiri Ustaz, payment sama je. Dia kata, qasidah boleh berkewan kita juga. Dia kata betul juga, penat tuan-tuan, duduk berdiri. Dia kata, Ustaz tak payah berdiri Ustaz, payment sama je Ustaz. Yang grup qasidah pun satu hal juga tuan-tuan. Masing-masing. 2 minggu lepas saya ceramah kat Johor. Kat Johor lagi best ceramah, dia ada marhaban berzanji. Ustaz lepas Isyak, Ustaz terus mula dalam pukul 9 tu, Ustaz standby. Tapi sebelum Ustaz ceramah, kita beri laluan marhaban kampung untuk buat persembahan. Saya kata tak payah kot, suruh dia buat lepas maghrib. Tak, ini permintaan YB apa semua, memang dah adat kita buat lepas Isyak sekali, senang Ustaz. Orang pun datang, okeylah tak apa. Dia buat marhaban tuan-tuan 1.5 jam. Start pukul 9 sampai 10.30. Makcik tu 8 orang, 8 nak pegang mikrofon. Marhaban ya nurun aine mar. Si menung 10.30 baru start ceramah maulid tuan-tuan. Sampai pukul 12 baru habis. Lepas tu, tapi orang dia tak bergerak, tak apa. Rupanya bila saya tanya-tanya, rupanya dekat situ dia memang start ceramah pukul 10.30, paling lewat pernah start pukul 11 malam. Dia orang boleh steady, boleh tunggu. Tu dia buat sambutan Maulidul Rasul macam-macam tuan-tuan. Kita buat ceramah, okeylah.
lepas ceramah pula, lepas ni ada makan. Ada ke? Contohlah, contoh. Tak tu contoh, kalau ada. Tapi nampak gaya macam tak ada. Dia kalau ada, saya lalu tu ada plastik susun, tapi tak ada, kosong. Makna tak ada. Tak, kita datang bukan nak makan, kita datang nak dengar ceramah. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita cari jalan macam mana kita nak selawat pada Nabi. Ada orang dia selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad. Ada juga. Macam-macam cara selawat ni. Kalau bosan-bosan selawat biasa, menyanyi pun okey lah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Boleh? Macam-macam jenis selawat. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Betul tak? Daripada tuan-tuan driving daripada sini pergi ke Serian, tak ada buat apa selawat, rock sikit. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Bini duduk sebelah, salatullahi salam. Meriah kereta tu. Selawat. Yang kedua, apa dia tuan-tuan? Sunnah. Kita cari jalan macam mana kita nak lahirkan kecintaan kita pada Nabi dengan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi tuan-tuan. Apa dia sunnah Nabi? Apa yang Nabi buat, tuan-tuan buat, itulah sunnah. Betul? Tuan-tuan pakai jubah, tuan-tuan pakai serban. Tuan-tuan datang masjid awal, tuan-tuan sembahyang, itulah semua sunnah tu. Tuan-tuan duduk dalam kuliah, sunnah. Tapi satu je tuan-tuan, hati tu kena baik juga. Dia dah pakai jubah bagus, sembahyang khusyuk, ceramah fokus, hati pula merayap pergi ke taman mana dia pergi hati tu. Pergi ke lain. Betul tak? Dia duduk depan, dia mengata orang belakang. Contohlah. Apalah duduk belakang. Tengok macam aku duduk depan. Hati jahat tu. Dia duduk belakang, dia mengata orang depan. Duduk depan konon belagak le tu dengan ustaz. Mesti nak masuk kamera. Contoh, dia mengata orang depan, hati. Dia duduk tengah, dia mengata orang menyandor kat dinding. Contoh. Asal muka dia menyandor. Cuba macam aku duduk tengah, tegak, fokus. Sedapnya dia mengata kat orang. Dia duduk menyandor, dia mengata orang duduk atas kursi. Contoh lah. Dia tak apalah. Ustaz ceramah 3 jam pun dia steady. Pakailah kursi ada 5, contoh. Kursi yang lebih aku juga duduk atas kursi katanya. Tak payah mengata tuan-tuan. Dia mengata yang berceramah pun kena kata. Dia ni dah nak pukul 8 tak reti nak berhenti ke? Kata tadi pukul 8. Kena juga. Macam-macam tuan-tuan . Orang kalau orang buat dah lebih 8.10 tuan-tuan. Dia start ada pandang muka kawan dia tunjuk. 8.10. Dia kata berhenti pukul 8. Aku nak keluar tak boleh duduk depan. Kau orang perasan. Contoh tuan-tuan. Hati ni tuan-tuan, hati kita. Walaupun dia Bilal, bukan Bilal sini, dia tempat lain. Masuk bilik Bilal, Allah, kunci pintu bilik, dan naikkan volume. Baru terima jawatan tengah hari. Nak menerai maghrib jadi Bilal. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata dalam hati, mesti dia orang kata macam kat Mekah. Cerah masa depan Bilal tu tuan-tuan. Walaupun dia jadi imam. Stau sofakum mu'tadilu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap. Dalam hati dia kata, baru dia orang tahu aku siapa. Baru dia orang rasa betul lah lantik orang yang tepat. Habis lah balik awal imam tu. Sebab hati kita tuan-tuan, hati kita. Sebab itu mulai hari ini tuan-tuan, kita sayang Nabi, kita cari apa saja sunnah Nabi. Kita minum cara Nabi, kita makan cara Nabi, kita pakai baju cara Nabi. Dalam rumah pun banyak kita buat cara Nabi.
Nabi kata suami isteri genggam tangan akan luruhlah dosa di celah-celah jari mereka. Oh, ibu-ibu balik sekarang nak pergi kat kita pegang tangan suami ke depan. Suami dia, awak orang nampak apa? Yang kita pun masalah kita pula. Apa ni orang nampak lah, Tok Imam nampak malu lah abang. Abang dah lah gangster kat kampung. Bini pegang tangan cair terus tuan-tuan. Pegang tangan. Nabi dalam isteri Nabi dalam satu hadis dia kata Nabi kongsi selimut dengan isteri dah. Malam ni ibu sorokkan satu selimut, pakai satu selimut saja. Mana selimut aku? Abang, sunnah Nabi abang. Selimut sama-sama dapat pahala sunnah. Saya ceramah di Perak dulu. Saya cerita akak-akak balik share selimut. Makcik tu kata, dulu akak dah buat dah. Lain macam jawapan tu. Kenapa akak? Sejak kejadian orang tua tu kentut dalam selimut, pening kepala aku. Yang ayah pergi kentut lah. Macam-macam lah kita ni. Duk merosakkan sunnah. Dah elok-elok duk dah selimut tu. Duk pergi kentut. Tak pening hamba Allah tu. Sampai ke pagi aku tak boleh tidur katanya. Aduh tuan-tuan. Satu hari Aisyah duk minum. Aisyah letak cawan. Nabi ambil. Nabi cari kat mana bekas mulut Aisyah. Nabi minum bekas yang sama. Nak ceritakan romantik. Ayah-ayah buatlah esok. Tapi misai tu potonglah sikit. Ini belum misai sampai dah tak nampak mulut dah tuan-tuan. Dia selak misai baru nampak gigi. Ui, punya tak pernah potong misai. Lepas tu dia minta isteri dia ikut sunnah Syekh. Aduh, bini pun fikir 86 kali fikir tu. Sebab bila dia tengok suami dia minum, misai tu kembang dalam air tu, tuan duk gerak. Bini dia kata, selamat tak selamat ni. Ini pun masalah kita tuan-tuan. Sebab dalam rumah pun kita boleh wujudkan sunnah Nabi. Kita keluar daripada ni, kita pakai selipar kaki kanan, kemudian kaki kiri, buka selipar, keluar kaki kiri, kemudian kaki kanan. Dapat pahala sunnah. Jom kita cari apa sunnah Nabi yang kita nak buat. Betul? Yang ketiga, S yang ketiga. Apa dia tuan-tuan? Selawat, sunnah, S lagi apa S? Apa S? Solat. Sebab itu Nabi kata as-solat ibaduddin, solat itu tiang agama. Maka bila kamu tak solat, runtuhlah agama tersebut. Nak ceritakan agama kita kuat disebabkan orang Islam itu bersolat. Sebab itu ada ulama kata sejahat mana dia pun jadi manusia atas muka bumi, tapi kalau dia boleh jaga solat, ada lagi kebaikan ada pada dia. Sebab itu solat ni dahsyat. Tapi itulah anak-anak muda hari ni dia tak solat. Sebab apa? Sebab ada benda ni. Betul tak? Ayah-ayah yang cucu beli handphone pun start ada handphone pun tak ke masjid dah. Dulu tenang, kejap-kejap muka dia kat masjid, kejap-kejap muka dia kat masjid. Betul tak? Sejak cucu belikan handphone, seminggu sekali pun payah nak jumpa. Sebab apa? Sebab dia kata dalam TikTok semua ada dah, kuliah pun ada. Tu yang saya tak ke kuliah maghrib tu. Kalau duduk dekat masjid seorang je ustaz. Tapi kalau tengok TikTok sejam, 16 orang ustaz. Punya alim hamba Allah tu. Dia dengar kuliah 3 minit. Betul ke abang? Betul ustaz. Macam saya malam tadi ustaz. Saya tak ke masjid ustaz. Saya tengok Ustaz Kazim, Ustaz Wadi, Abdul Samad. Semua ada ustaz. Kalau boleh ustaz pun tak payah tau. Kita pula dihasut tak payah ke masjid. Hamba Allah tu. Ni masalah kita tuan-tuan. Anak-anak muda dah tak solat hari ni. Kita solat. Kat masjid kita solat. Tapi anak-anak kita di rumah terlupa kita nak pesan suruh solat. Anak kita dah tak solat dah hari ni tuan-tuan. Di luar sana berapa ramai anak-anak muda yang tidak bersolat. Berapa ramai anak-anak muda yang tak reti baca Al-Fatihah. Berapa ramai anak-anak muda, saya mengajar dekat sekolah tuan-tuan, saya tanya anak-anak pelajar tingkatan 5, lebih separuh tak hafal doa kunut. Tu 17 tahun tu. Doa kunut pun tak hafal. Ada yang doa kunut dibantai doa makan pun ada juga. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lepas tu dia tanya kita tu bukan doa makan. Yalah doa kau masuk doa makan buat apa? Ada pintu pula dia nak masuk doa makan tu. Punya kenyang tengah sembahyang. Ni anak-anak kita. Kuliah maghrib anak-anak muda ada. Cuba tuan-tuan bilang malam ni berapa orang anak-anak muda? Tak ramai. Malam tahun baru ramai.
Ui, macam-macam jenis motor keluar. Malam pesta muda-mudi termasya dan menyanyi, berkumpul tuan-tuan kat dataran. Merdeka 16 September hari Malaysia. Oh, anak muda esok subuh tak semayang juga. Pasal apa tuan-tuan? Anak-anak kita hari ni jauh daripada agama. Saya ceramah hampir seluruh Malaysia saya dah pergi tuan-tuan. Saya ingat seluruh negari saya dah pergi dah. Saya sebelum PKP dapat jumputan pergi Singapura. Saya ceramah dekat Jamiah Singapura. Saya tanya benda semua benda sama. Yang jaga solat 5 waktu ni tak ramai. Anak-anak muda tak ramai. Sebab apa? Ada saya pernah tanya, kenapa kamu tak semayang? Mak ayah saya pun tak semayang, Ustaz. Tuan-tuan nak cakap apa? Tidak. Dik, kenapa kamu tak semayang, Ustaz? Macam mana saya nak semayang? Kiblat kat rumah pun saya tak tahu. Kiblat pun dia tak tahu kat mana arah. Dia kata 4. Tak tahu mana arah kiblat. Ada yang Quran pun tak ada kat rumah. Ada juga tuan-tuan. Sebab apa? Jauh daripada agama. Bayangkan kalau Nabi ada pada zaman hari ini. Sedih Nabi tengok anak-anak muda hari ini tuan-tuan. Sebab itu, itulah tanggungjawab kita untuk kita sama-sama buat program. Kalau tuan-tuan boleh cadang pada masjid kita ni, masjid kita cuti sekolah, buat camp anak soleh. Buat camp anak soleh. 2 hari. Try buat camp anak soleh. Panggil anak-anak taman kita ni tuan-tuan, duduk dekat sini. Panggillah konsultan mana ustaz ceramah daripada pagi sampai ke petang. Kita ajar bab wuduk, kita ajar bab solat, kita ajar bab pengurusan jenazah, kita ajar bab fardu ain, fardu kifayah. Duduk, jadikan program cuti sekolah taman kita. Jangan pakai duit masjid, pakai duit tuan-tuan. Tuan-tuan sumbang RM10, sumbang RM5, sumbang kumpulkan anak-anak satu tarikh, buat program pagi sampai petang. Kena buat program tu tuan-tuan. Anak-anak hari ni ambil wuduk pun dah tak betul. Semayang pun tak betul. Pakai baju pun ngam-ngam je. Bila dia rukuk nampak belakang. Sah ke tak sah solatnya? Hari ni tuan-tuan, anak-anak kita jauh daripada agama kita. Sebab itu tuan-tuan, kita sayangkan Nabi SAW ialah kita dengan cara menjaga agama kita. Kalau bukan kita, siapa yang nak jaga agama kita tuan-tuan? Orang lain dia takkan jaga agama kita. Orang lain akan meruntuhkan agama kita. Kitalah yang perlu membangunkan agama kita. Dan kita kalau tak mampu nak jadi orang yang membangunkan agama kita, jangan jadi salah seorang yang meruntuhkan agama kita. Tuan-tuan tengok dalam Facebook komen anak-anak muda hari ini. Tengok takut kita tuan-tuan takut. Dia kutuk sana, kutuk sini, fitnah sana, fitnah sini, maki sana, maki sini. Sebab apa tuan-tuan? Iman dalam dadanya kurang dan nipis. Kerja kita lah. Kita orang masjid, tuan-tuan ni saya panggil orang masjid lah. Memang dah biasa datang ke masjid. Betul tak? Tuan-tuan kalau tengok ramai malam ni. Tapi lagi ramai yang tak datang tu. Yang kita nak dakwah, yang tak datang tu. Macam mana? Macam kami dekat Semenanjung tuan-tuan, dekat masjid saya, kita boleh cam. Sebab orang-orang kampung ni, dia tengok sorang-sorang. Ada 4 orang kampung tu tak pernah datang sembahyang Jumaat. Daripada muda sampai ke tua tak pernah. Umur dia sekarang dekat 50, dekat 60 lebih. Tak pernah datang sembahyang Jumaat. Fikir macam mana kita nak buat ni? Yang datang ni orang baik. Kita nak tarik yang tak datang tu. Macam mana kita nak buat? Lantak dia, biarlah. Nak cakap dia, tak boleh. Itu tanggungjawab kita. Buatlah pengerusi dengan Tok Imam 6 orang pergi rumah lepas subuh hari Jumaat. Tak termenung hamba Allah tu. Assalamualaikum, Masya Allah. Kamu sihat? Siap bawa buah, bawa nasi, duk sedekah kat kawan tu. Dengan harapan orang tu datang. Punya nak pujuk tuan-tuan orang tu datang. Tengah hari tu datang tuan-tuan. Duduk belakang Tok Imam. Sampai Tok Bilal tolak dia ke tepi. Ini tempat saya. Oh betul juga duduk belakang. Imam dah tak pernah ke masjid. Duduk belakang imam. Imam salah, dia kena betul. Bawa imam salah surah, dia nak betul macam mana tuan-tuan? Dia pun hafal pun tidak, apa pun tidak. Imam tu lah duk pusing. Inna. Bilal tahu dah imam tu nak baca surah apa. Inna. Tapi dia duduk belakang imam, dia nak sambung apa? Inna. Rukuk je dia.
Nak kata macam tak boleh. Ni nampak tuan-tuan, ilmu tu kena ada. Sebab itu dia datang semayang. Oh, kena pujuk tuan-tuan. Tuan-tuan boleh datang, alhamdulillah. Tuan-tuan bila datang ke masjid, jangan mengata orang yang tak datang tak dengan perasaan yang buruk. Apa nak jadi maghrib ni lepak. Tengok macam aku ni. 10 minit sebelum azan aku dah sampai. Oh, jangan tuan-tuan. Jangan. Itu namanya masalah hati tadi itulah. Jadi tuan-tuan, jom kita bawa masyarakat kita untuk sama-sama kita membangunkan. Macam mana nak menyokong agama Allah? Apa saja program dalam rumah Allah bila dibuat, tuan-tuan datanglah. Tuan-tuan tak payah buat apa, tuan-tuan duduk je. Kalau tuan-tuan rasa malas sangat, duduk tidur. Ustaz ceramah lantok. Lepas tu sekali tuan-tuan angguk lah. Senyap. Dengar suara ustaz, angguk oleh. Tu tak apa tuan-tuan, daripada tak datang langsung. Kan? Ada orang punya nak tidur dalam ceramah, tuan-tuan tidur pun buka mata tahu. Saya kena dekat satu tempat, duduk depan. Tidur. Tak berkelip. Tanya pun dia tak menjawab. Buat lawak pun dia tak ketawa. Lepas tu saya tanya dia 2-3 kali, dia pandang saya. Kawan dia cuit, ustaz tanya, ya ke? Tidur buka mata, handal orang tu tuan-tuan. Punya nak tidur. Nak cerita apa? Datang je lah ke masjid tuan-tuan. Datang ke masjid. Tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan tak payah perlu jadi imam sebab imam dah ada. Tuan-tuan tak payah azan, tu Bilal dah ada. Tuan-tuan tak payah sapu tek cicak, Tok Roger dah ada. Tuan-tuan buat apa kat masjid? Duduk, sebut amin. Amin. Tu je kerja kita. Ini amin pun tak nak sebut, malas. Orang amin dia. Malas, aku letih. Amin pun tak nak sebut. Aduh, apa jenis manusia tuan-tuan. Kita bukan buat apa pun, duduk je. Kan? Jadi tuan-tuan, apa saja aktiviti masjid, cara kita nak menyokong agama, kita datang ke masjid, kita jalankan aktiviti bersama mudah-mudahan. Jadi dah 8.30 tuan-tuan. Cukuplah tuan-tuan pun kerja esok. Tuan-tuan pun dah pandang saya semacam kecil besar Ustaz ni. Aku nak bangun, tak ada orang bangun. Kan? Ibu-ibu saya tengok kaki dah berlipat berapa kali dah berlipat, kaki kanan ke bawah, kaki kanan, dia kata ada yang lurut-urut lutut tadi ada. Ustaz ni pun selalu kuliah 40 minit sampai sejam setengah. Gila ke apa ustaz ni? Mana pengurusi jemput ustaz? Jadi tuan-tuan, saya ingat cukuplah sekadar itu saja, sekadar kita punya sembang santai lah malam ini. Banyak tempat kadang-kadang saya pergi, orang minta saya mengajar. Jadi dia kata, ustaz, mengajarlah masjid kami, kuliah bulanan, kuliah mingguan. Saya bukan tak nak tuan-tuan, tapi susah sebab dia memerlukan komitmen. Jadi kalau saya tak datang tarikh yang saya mengajar, jadi kesian pada jemaah. Biarlah saya datang sesekali bila dijemput saja untuk menceriakan keadaan saja. Jadi cukuplah sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kita jumpa di lain masa dan ketika, dan saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Saya doakan tuan-tuan dijadikan hamba Allah terbaik dunia akhirat. Saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan kita yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dibelenggu dengan segala hutang masalah, ya Allah berikan sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang paling terbaik untuk kami menyelesaikan masalah kehidupan kami, masalah keluarga kami, dan masalah hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada dalam kalangan kami pada malam ni yang sedang sakit, ahli keluarganya yang sedang sakit, ya Allah, jika ada keberkatan-Mu, ya Allah, sembuhkan sakit kami semua, ya Allah, dan berikanlah keringanan kepada segala kesakitan yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan zuriat-zuriat kami yang saleh dan salihah, suami yang saleh, isteri yang salihah, zuriat keturunan anak terbaik dunia dan juga akhirat. Jadi minta tuan-tuan doakan saya juga, isteri, anak-anak saya, mak ayah saya semua sekali, dan saya doakan tuan-tuan semua sekali. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu saja. Jadi sebelum saya tamatkan ceramah ni, saya nak iklankan dua perkara. Yang pertama tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak dekat tabung coklat tu, kat rak Al-Quran tu, dia ada tabung warna hijau. Itu daripada tabung puitis. Kita punya pengurusi puitis pada Dr. Azman. Jadi apa saja tuan-tuan nak tanya boleh. Puitis ialah Pertubuhan Tunas Kebajikan Islam Sarawak.
Kita banyak program dalam Puitis ni, antaranya majlis ilmu. Yang kedua, kita ada 2 pondok yang kita nak bina. Yang pertama, kita telah bina di Kampung Reban dan kita ada ustaz di sana dan kita sedang menerima pelajar yang nak belajar di sana. Dan sekarang masyarakat di sana di Kampung Reban dah belajar bab fardu ain, fardu kifayah. Terbinanya Kampung Reban itu adalah hasil daripada sumbangan tuan-tuan lah selama ini. Yang kedua, kita sedang membina kompleks Islam Syarqawi di Matang. Ada orang dah wakafkan tanah dan tanah pun saya tengok dah rata. Jadi tuan-tuan, satu hari nanti tuan-tuan akan lihat kompleks Islam yang pertama di Sarawak, di Matang. Jadi tuan-tuan yang nak bersama-sama, yang nak buat, tuan-tuan boleh pergi ke Matang, tak ada masalah. Tuan-tuan tengok dekat Batu 10 suku, Dr. Azman 10 suku. Jadi tuan-tuan boleh tengok, dan apa yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak buat, boleh tanya Dr. Azman. Sebab kita dalam usaha untuk membangunkan kompleks Islam. Jadi tuan-tuan ada pondok dekat sana, ada madrasah dekat sana, ada surau dekat sana. InsyaAllah dia jadi satu kompleks, InsyaAllah satu hari nanti. Dan saya ingat kos pembinaannya, saya ingat 5 juta. 5 juta sahaja. Jadi malam ni kalau tuan-tuan seorang 200,000, jadi 20 orang tu settle malam ni. Saya sebut macam tu, ada hamba Allah tu kata, kalau boleh Ustaz ulur dulu 200,000 Ustaz. Oh betul juga, termenung saya tu. Nak 20,000 pun juling biji mata tuan-tuan lah. Tapi tak apa. Jadi tuan-tuan, ni saya cerita yang ada rezeki lebih-lebih. Sebab ada orang gaji sebulan 1 juta. Saya pernah jumpa. Gaji sebulan 1 juta. Gaji sebulan 200,000. Gaji sebulan. Kalau rezeki lebih. Mun tuan-tuan malam tu, tuan-tuan bawa duit yang banyak, tuan-tuan tak mampu RM10, tuan-tuan bagi 50. Tak apa. Kita pun terima. Tak ada masalah tuan-tuan. Itulah tabung dia tuan-tuan. Itulah tabung, walaupun tabung kecil, manfaat dia cukup besar untuk jariah kita bersama. Jadi boleh tuan-tuan sama-sama nak menyumbang. Yang kedua, nanti tuan-tuan habis solat nanti, dekat belakang sana tuan-tuan, saya ada letakkan produk-produk saya. Jadi kalau tuan-tuan berniat dan juga berhajat, boleh dapatkan. Nanti lepas isyak. Sekarang belum ada lagi, lepas isyak nanti. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan ada 3 jenis minyak wangi, kopi dan juga minyak urut. Jadi minyak urut dia multifunction. Boleh buat minyak rambut, dia wangi, sawan tangis, perut kembung, migrain, sakit urat, sendi untuk urutan bagus. Satu botol RM25. Jadi tuan-tuan, yang kedua saya ada bawa kopi kayu penawar hitam. Tuan-tuan boleh dapatkan. Kopi tu kita masuk makmal. Tuan-tuan jangan risau, dia ada cok jakim KKM semua sekali. Kopi tu kita buat ramuan khas untuk darah tinggi, kencing manis, buase, bagus untuk buang panas dalam badan, bagus untuk sakit urat, sakit sendi, untuk tenaga. Jadi tuan tak payah campur apa. Masuk air panas, minum sahaja. Satu paket tu RM20, dalam dia ada secet-secet kecil. Yang ketiga ialah minyak wangi kasturi original. Tuan-tuan boleh dapatkan. Saya buat 6 jenis bau yang berbeza, sangat wangi, tahan 24 jam. Yang telah disyifakan siap-siap. Yang pertama bagus untuk saka, santau, sihir, gangguan makhluk halus. Yang kelima, rawatan degil malas nakal. Ibu-ibu suami degil, suruh dia pakai. Ayah-ayah isteri malas, suruh pula dia pakai. Jadi sama-sama pakai. Jadi anak degil, rawatan malas, degil nakal. Yang keenam, boleh buat parti mandi bunga untuk rawatan pelbagai jenis penyakit. Yang ketujuh, bagus untuk ikhtiar untuk bertemu jodoh. Itu special sikit lah. Yang ke-8, siapa yang berniaga sebagai pelaris perniagaan. Dia banyak khasiat tuan-tuan, boleh tengok tuan-tuan. Saya ajar cara pakai sekali dan cara nak pagar rumah sekali dengan minyak wangi tadi. Itu ikhtiar kita lah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan satu botol dengan harga RM8 sahaja satu botol. Murah lah. Jadi tuan-tuan ambil satu kotak. Dalam satu kotak tu dia ada 6 jenis bau. Dengan harga RM45 sahaja promosi malam tu. Harga asal 48. Jadi tuan-tuan yang tak bawa duit pun tak apa. Tuan-tuan boleh ambil produk-produk tu, pastikan tuan-tuan ambil flyers warna hijau. Belakang tu ada nombor akaun. Jadi tuan-tuan boleh transfer sahaja melalui handphone tuan-tuan. Tak bawa handphone, di rumah nanti tuan-tuan transfer lah, insya-Allah. Yang tuan-tuan tak bawa duit pun, yang nak sedekah, nak derma, nak wakaf, boleh ada nombor akaun, snap gambar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hantar dekat ahli keluarga tuan-tuan, panjang-panjangkan untuk amal jariah kita bersama, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.